Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Integriti Seorang Guru. Integriti Seorang Guru. Ahli-ahli yang berada dalam kumpulan kami iaitu yang pertama, Muhammad Hilmi bin Sulaiman, Muhammad Naim bin Muhammad Zulkifli, Nur Syuhada Zulkafli, Nur Faridatul Jannah binti Abdul Sani dan saya sendiri, Nurul Aidah binti Muhammad Basir. Siapakah insan bergelar guru? Guru adalah pendidik dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid di sekolah. Kerjaya guru ini dipandang mulia kerana profesion ini memerlukan komitmen yang tinggi dari guru dalam menjalankan tugas seharian. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan sentiasa mematuhi kod etika profesion dan piagam pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. Guru yang berintegriti juga mempunyai sifat ikhlas, amanah dan penyayang supaya didikannya menjadi yang terbaik. Jadi, apakah maksud integriti? Mari kita kupas satu persatu. Perincian perbincangan yang akan dibincangkan oleh sahabat-sahabat saya iaitu yang pertama, konsep integriti. Yang kedua, bagaimana integriti guru diaplikasikan. Yang ketiga, kepentingan integriti bagi seorang guru. Dan yang keempat, contoh-contoh kes salah laku berkaitan dengan integriti. Binti Zulkafli akan sambung untuk menangan ini yang bertajuk konsep integriti. Definisi integriti. Institusi Integriti Malaysia mendefinisikan integriti sebagai kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Konsep integriti. Yang pertama, berkait rapat dengan etika dan tindakan seharian. Yang kedua, integriti guru sebagai penjawat awam. Guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang diberi. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa. Guru tidak boleh menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri. Yang keempat, sikap penjawat awam. Guru perlu bersikap telus dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya dengan tajuk saya iaitu aplikasi integriti di dalam sekolah. Aplikasi yang pertama iaitu sejauh mana guru melaksanakan apa yang telah dirancang melalui rancangan pengajaran yang telah ditulis dalam buku rekod pengajar itu. Yang kedua, sejauh mana kemampuan guru menggubal soalan ujian atau peperiksaan yang berkualiti dan memenuhi JSU. Yang ketiga, sejauh mana guru melalui pengalaman bertahun-tahun mampu menyediakan soalan-soalan mengikut aras pemikiran yang dikehendaki. Yang keempat, sejauh mana guru-guru bertanggungjawab dalam melaksanakan penyampaian ilmu pengetahuan kepada pelajar secara lengkap dan memenuhi kehendak kurikulum. Yang terakhir, sejauh mana guru menggunakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti pengukuhan dan penggayaan yang benar-benar menepati kehendak kurikulum yang menekankan kepada soalan-soalan menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi dalam kurungan high order thinking skill. Datul Jannah binti Abdul Sani akan membentangkan kepentingan integriti bagi seorang guru. Antara kepentingan integriti bagi seorang guru ialah yang pertama, untuk mencapai sasaran utama iaitu
mencapai kualiti khidmat lebih tinggi. Dengan berintegriti, seorang guru dapat mencapai tahap perkhidmatan ke tahap yang lebih baik dan tinggi. Kepentingan yang kedua adalah membantu guru dalam pencapaian kualiti menerusi pengurangan kesilapan dalam urus tadbir. Kepentingan yang ketiga, mencapai kesetiaan dan fokus yang lebih tinggi di kalangan guru. Apabila guru sedar akan kepentingan berintegriti dalam perkhidmatan mereka, secara tidak langsung, kesetiaan dan fokus yang lebih tinggi dapat dicapai sebaiknya. Kepentingan yang keempat adalah menjaga imej profesion keguruan. Imej profesion keguruan dinilai melalui integriti seorang guru itu. Jika guru mengamalkan konsep integriti dengan baik, maka imej profesi keguruan itu terpelihara dari pandangan yang tidak baik dan sebagainya. Dan kepentingan yang terakhir adalah meningkatkan keimanan dan mengawal tingkah laku warga pendidik dari melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan imej profesion keguruan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya yang telah membentangkan mengenai integriti daripada awal sehingga kepentingan integriti itu bagi seorang guru. Baik, seterusnya mari kita lihat kepada contoh-contoh salah laku integriti yang berlaku dalam dunia pendidikan, khususnya kepada bidang keguru, iaitu guru. Baik, kalau kita lihat saban tahun mesti dan pasti ada kes-kes salah laku integriti guru di media masa, tidak kira media bercetak, media elektronik dan sebagainya. Yang mana bila mana kes ini telah berlaku dan telah dilaporkan akhbar, media-media yang pelbagai, pasti akan memberi sedikit sisi pandang yang kurang baik, yang kurang enak dan buruk dalam bidang pendidikan, khususnya buat guru-guru. Baik, kalau kita lihat, terdapat kes-kes, contohnya guru lewat ke sekolah, kesilapan libatkan integriti. Itu pun kes salah laku yang tergolong dalam kesalahan integriti. Seterusnya, guru besar dipenjara 6 bulan kerana salah guna kuasa. Yang mana ini merupakan salah satu tamparan yang hebat dalam dunia pendidikan, yang mana seorang guru besar telah menyalahkan guna kuasa yang beliau ada untuk kepentingan peribadi. Seterusnya, guru besar didakwa terima rasuah lebih daripada 6,000 pada tahun 2014 dan 2015. Maksud dia, ini merupakan barah yang sering menjatuhkan maruah seorang guru di mata masyarakat. Terlihat lagi, guru disyaki salah guna duit zakat. Ini yang terbaru, yang paling latest dalam tahun ini dan juga tahun lepas. Yang mana guru besar disyaki salah guna duit zakat yang telah diberikan kepada pihak ketiga, kepada pihak sekolah untuk tujuan pendidikan. Tetapi guru besar tersebut telah menyalahgunakan duit zakat tersebut. Baik, seterusnya guru besar direman kes salah guna wang zakat. Maksud dia, kebanyakannya guru besar, guru yang selain pada guru besar, maksudnya guru biasa, akademik biasa, terlibat juga, ada juga, tapi tidak diwawalkan, tidak dilaporkan di dalam media akhbar. Guru disaman kerana tidak hadir ke kelas. Nampak, kalau kita lihat kegiatan kesalahan tingkah laku atau salah laku integriti yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, terutamanya kepada
keguruan, bidang keguruan, profession keguruan ini pasti ada. Cuma kebanyakannya tidak dilaporkan. Melainkan kalau telah terlibatnya media, maka ia pasti akan menggemparkan dunia masyarakat pada hari ini. Okay. Kes salah laku ini tidak dapat lari daripada penjawat awam. Maksud dia semua salah laku integriti ni pasti akan ada. Cumanya kecil atau besar. Okay. Polis, askar, doktor. Yang kita bincang ini adalah profession keguruan. Baik, seterusnya kita akhiri pembentangan kita pada hari ini dengan kesimpulan. Kes salah laku integriti dalam kalangan guru semakin meningkat. Kalau kita track back balik, kenapa kes salah laku integriti ini, banyak faktor. Antara faktor hidup, faktor inflasi, faktor kewangan dan sebagainya. Seterusnya, peningkatan kes salah laku dan kalangan guru mencalangkan imej dan kepribadian mulia profession keguruan. Maksud dia macam menconteng arang ke bidang keguruan. Itulah bila tercalangnya imej, maksud dia status keguruan atau status guru di pandangan masyarakat itu tidak berapa baik. Sebenarnya pihak berwajib perlu memikirkan langkah yang lebih baik untuk membendung kes ini daripada terus berleluasa. Peranan pemimpin dan pengurus sekolah dalam memantapkan integriti dalam sesebuah organisasi pendidikan adalah penting untuk memastikan mereka dapat membentuk pelajar berkualiti dan sejajar dengan pembangunan model ihsan. Kalau kita lihat, masakan seorang guru itu sendiri terlibat dalam salah laku. Dia nak ajar murid supaya buat perkara yang baik, perkara yang mematuhi undang-undang, mematuhi norma masyarakat, tetapi dia sendiri dah salah. Bak kata pepatah, bagai ketam mengajar anaknya berjalan. Maksud dia, kita sebagai seorang guru ni perlu muhasabah diri kita, perlu kita menjaga diri kita, keterampilan diri kita, sasiah diri kita dan akhlak diri kita supaya dapat diterjemahkan kepada murid yang kita ajar. Baik, pihak pentadbiran hendaklah melakukan pemantauan secara berkala dan berterusan, maka peluang guru untuk menyalahguna kuasa, melakukan penyelewangan dan terkeluar dari landas kod dan etika profession keguruan dapat dibendung. Pihak ini boleh memaklumkan atau mengingatkan guru suatu mesyuarat atau taklimat bagi memastikan etika profession keguruan berada pada landasan yang betul. Maksudnya kat sini, pihak sekolah, terutama je ni, seterusnya yang lebih atas, PPD, JPN, KPM, jabatan integriti, polis dan sebagainya, kita perlu memastikan bahawa ada pemantauan, ada pemerhatian yang berterusan, baik di peringkat bawahan dan juga di peringkat atasan. Seseorang akan jawab juga boleh melaporkan sekiranya berlaku kes-kes yang menjejaskan integriti dalam sesebuah organisasi pendidikan untuk mengharumkan nama organisasi. Maksud dia, kat sini, andai kata kalau rakan sejawat kita melakukan kegiatan atau salah laku tersebut, integriti tersebut, kita boleh melaporkan. Kenapa? Dalam masa sama, kita nak menyelamatkan dia daripada terjerumus ke kancah yang tidak elok. Dalam masa sama, kita dapat menyelamatkan imej dan status keguruan di mata masyarakat. Jadi, kesimpulan yang saya boleh rangkumkan pada penghujung pembentangan integriti pada hari ini adalah guru itu perlu dan sentiasa muhasabah diri kita. Sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama, perlu memperbaiki hubungan kita dengan makhluk lain ataupun insan lain, manusia lain, orang sekeliling kita. Yang mana kalau integriti ni, kalau kita ambil contoh rasuah, mesti ada pemberi rasuah, penerima rasuah, niat untuk merasuah duit atau benda yang dirasuah, sama ada kek ke, wang tunai ke, cek ke, kereta, motor dan sebagainya. Itu maksud dia
tidak akan pokok bergoyang jika angin tidak meniup. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.